نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. أما بعد، الحمد لله, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Pada pagi Jumaat, pagi yang kita pada sini, Sayyidul Ayyam, penghulu kepada segala hari. Bahkan dalam masa yang sama, kalau kita mengenai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu banyak yang menjelaskan kepada kita berkenaan dengan Jumaat dan fadilah-fadilah yang tertentu. Jadi alhamdulillah, pada pagi ini kita masih lagi memiliki cekak mata dan semuanya suci dan sebagainya, semata-mata untuk kita mengerjakan solat subuh secara berjemaah di masjid. Hari Jumaat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, kalau kita tengok di antara yang fadilah mengerjakan solat subuh secara berjemaah. Kalau semalam kita bersebut secara khusus semaya Jumaat ataupun kita kata umum. Bahkan kalau kita tengok semaya subuh ni, dia ada hadis-hadis yang berbentuk khusus dan untuk semaya subuh dan juga semaya isyak secara berjemaah. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekiranya kamu tahu apa yang terdapat, iaitu mengerjakan solat mata isyak dan juga subuh dan secara berjemaah di masjid, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la atauhuma, Nabi kata, maka kamu pasti sekiranya kamu tahu dengan cara yang terdapat pada semaya isyak dan subuh berjemaah, la atauhuma, la atau la litakid, maknanya memang Nabi kata cegah makin hari juga ke masjid, walau kana hawan, walaupun ada keadaan nakau, walaupun ada keadaan nakau, dia sakit demi apa sembuh kau. Sekiranya kamu tahu, kita boleh gelap sendiri dan pahala ganjaran untuk orang yang suruh berjemaah masjid ni. Kalau dikata dia pasti juga akan mari, walaupun orang tak ada khusus panggil kau setahun tu kau jalan, orang tu bersihkan, dia kata bersihkan. Bahkan dia kata menakut sekalipun. Ini cuma yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tengok lagi di antara hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia disebut sesiapa yang mengerjakan salat isyak secara berjemaah, maka seorang orang yang tak ada mengerjakan semaya malam separuh daripada malam. Bahkan siapa dia yang mengerjakan salat subuh secara berjemaah di masjid, maka disebut seorang orang dia ini mengerjakan semaya malam sepanjang malam. Mengerjakan semaya malam sepanjang malam. Dalam hadis ini kalau kita tengok pertama sekali, dan kita lihat ganjaran ataupun kita kata pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang kalau dia semaya isul, seorang kalau dia semaya separuh daripada malam. Hal itu tidak termasukkan kita sendiri orang semaya malam lagi. Kita kata hadis ini jangan sampai kita jadi tak apalah kalau semaya isul dan semaya subuh di masjid, maknanya seorang boleh semaya malam. Nak ceritakan orang itu semaya malam dulu, Allah Akbar, dan sah dengan cara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri untuk mereka. Sebab itu kalau kita tengok dia dari surah, contoh dia dari surah Al-Dhariyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fi jannatin, maka dari syurga itu, orang yang berada dari syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa uyun. Syurga dan yang kedua ni iaitu mata air dari syurga. Untuk siapa dia syurga? Iaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ma atahum rabbuhum
mereka menerima atau mengambil manatahum apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan mereka. Innahum kanu, karena sesungguhnya mereka itu kanu adalah qabla dzalik, ketika mana berada di atas muka bumi sebelum daripada kematian dia, qabla dzalik muslimin, dia ni adalah orang-orang yang melakukan kebaikan ketika mana berada di atas muka bumi, dan mereka tidak melakukan kerusakan, mereka tidak mengamuk, mereka tidak zina dan sebagainya. Mereka melakukan kebaikan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sendiri kepada mereka boleh di antaranya tadi, yaitu syukur Allah Subhanahu wa taala dan juga mata air dan syukur. Kalau kita banyak sekali mata air syukur tercekana, jangan syukur ada mata air syukur minah agar orang mana kita dari syukur Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tengok syukur ataupun neraka setelah daripada diperhitung amalan kita, jangan kita lupa dengan bumi kejahatan atau kebaikan. Yang terakhir sekali manusia ini akan pergi pada dua tempat. Sama ada dia itu mendapat dari Allah Subhanahu wa taala dan dimasuki ke dalam syurga, ataupun orang yang tadi mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala maka dimasuki ke dalam neraka, maka dimasuki ke dalam neraka. Tak ada lagi semua. Ada pun syurga maupun neraka. Kita kata sini lagu mana untuk dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dituliskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari Al-Quran diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadis Nabi diterangkan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhati balik dari hadis ini, benda Nabi lagi ni semua Quran lagi ni belakang tidak. Kalau dari masalah air contoh kita tengok begitu banyak air yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibenarkan. Kita nak minum air ke dalam bumi, air candu boleh minum, air Pepsi boleh minum, gasol teh hari ini, deh, kuih guna hari ini, kamu mana, dan nuke romo boleh minum handuk lah, tambah tangguh, Red Bull, kamu mana, kalau kita tengok air hari ini apa macam ni, soya, kamu mana, agak soya, maknanya kalau minum ni air yang memabukkan, apa soya. Pun begitu manusia juga minum. Dan banyak jenis air dia boleh air cincau, air soya boleh, air tebu boleh. Tak cakap bila kita kata. Kalau bila dengan angin, kalau apa pak angin, tak kena lagi. Kau mana? Nak baca air itu tadi. Nak ayat yang kita kata sini dan banyak jenis air, Allah Subhanahu wa taala dah isul. Enggak boleh ada semua. Begitu juga lah ada banyak binatang untuk tadi dimakan untuk makan. Satu herannya itu suatu gapir, yaitu khinzir. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Bukan ayat ini. Kita tengok di dalam surah Al-Maidah. Innama harrama 'alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir. Dan Allah Subhanahu wa taala berharap kepada kita semuanya apa dia? Yaitu ad-dam wa lahmal khinzir, darah dan juga daging babi itu diambil. Kita nak pakai utuh boleh, kita nak pakai lembu boleh, kita nak pakai ubah boleh, kita nak pakai kambing boleh, nak pakai kimas boleh, nak pakai baby pun boleh. Kawan, ayat itu sekali begitu banyak. Ya Allah Subhanahu wa taala berikan keizinan kepada manusia untuk makan benda-benda tadi. Satu hari so kawan khinzir, atau soja lagi. Baik, ada semua. Maknanya kalau kita tengok sini, begitu banyak makannya dan minumnya yang diberi kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita makan. Selagi mana benda tadi halal. Maknanya bukan kata janda kita ambil orang kosong. Asal kita kata sini benda kita ambil tadi bukan daripada curi dan sebagainya. Maka ia adalah dihalalkan. Baik. Namun begitu gambar juga manusia yang nak kita kata sini nak tengok gosok tadi, nak tegaruk, nak ambil juga. Tak boleh meja ni ada buat air tu. Dia buat air tu. Tak boleh buat air tu. Dia proses lain. Dia ambil air pula, dia bukan ada seperti ini koyak. Kau mana? Ini semua kita kata orang ni yang sepatutnya tidak sepatutnya kita kata
kerana kita diberi begitu banyak sekali pilihan ketika mana berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita pergi kepada ayat-ayat yang semua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kanu qalilan minal laili ma yahjamun." Kita bincang masih lagi dari raja syurga Allah Subhanahu wa taala sendiri kepada manusia itu tadi. Yang pertama, sebab di atas muka bumi mereka buat kebaikan. Bila kita sebut innal muttaqin, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, takwa dari mana? Apa Allah Subhanahu wa taala lagi dijawab ke diri ini. Dia tak buat bagi ini. Apa Allah Subhanahu wa taala perintah, semua wajib tadi dibuat lagi. Ini kita kata sini di antara yang bermaksud yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya yang kedua di sini, orang-orang yang akan mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari masa yang sama, mereka tadi berada dari syurga dengan mata air yang mengalir. Yang kedua, kanu qalilan minal laili ma yahjamun. Orang yang ada mana dari syurga Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka qalilan minal laili, sikit sangat daripada waktu malam mereka tidur. Yaitu mereka yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mana di mana hari. Bukan tak tidur langsung, dia tidur juga, tapi ada masa dia dibangun untuk apa? Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua. Tadi orang yang melakukan kebaikan. Yang kedua, mereka bangun sembahyang malam. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Yang terakhir ini semua wa bil ashari hum yastaghfirun, sebelum akhir. Ketika mana di waktu-waktu sahur, maknanya ketika mana sebelum daripada masuk waktu subuh. Bila waktu sahur kan kita tengok berapa perhasa ulama. Kalau kita enggak, kita kacau cek kan 40 kan 5 bangun sahur. Kan kita nyentuh lepas sahur. Kalau kita tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana pensyariatan azan subuh disyariatkan untuk melakukan berapa kali subuh? Subuh 2 kali. So dia ada subuh ber dulu. Yang kedua ber subuh. Subuh gerok ni berapa jarak lama dia dengan ber yang kedua? Jarak ber pertama dengan ber yang kedua. Kalau kita tengok di subuh, lebih kurang jarak dia 50 ayat. Kalau kita baca Quran tadi, baca Quran secara biasa, mungkin supaya okey laju ni, maka lebih kurang 50 ayat, lebih kurang 50 ayat. Ini kita kata di antara waktu-waktu sahur sebelum masuk subuh. Wabil ashar, dan mereka beristighfar ketika mana waktu sahur, mereka wabil asharihum yastaghfirun, mereka memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pada masuk subuh tadi dia sembahyang, dia ada sembahyang malam, kemudian lepas tu dia sembahyang kalau mimpi sore ke tidur ke atas pula lah. Lepas tu dia duduk saja Astagfirullah ni maksudnya ya Allah ampunilah kami. Aku mohon keampunan kepada ya Allah, keampunan ya Allah, keampunan ya Allah. Kita merintih minta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum. Dia terakhir sekali Allah Subhanahu wa taala menyatakan berapa tadi? Pertama, orang-orang yang buat kebaikan dalam bumi. Yang kedua, orang yang bangun malam, sembahyang malam. Yang ketiga, iaitu orang-orang yang memohon keampunan kepada Allah ketika mana waktu sahur. Yang terakhir sekali, wa fi amwalihim, daripada harta mereka, pitih mereka, haqqul lis-sa'il wal mahrum, mereka ambil sejumlah duit mereka tadi, mereka beri kepada orang-orang yang layak untuk menerima harta-harta mereka, sama ada dalam tingkah zakat, sedekah dan juga sebagainya. Ditengok mana orang yang berkeperluan kepada pitih dan supaya dalam kehidupan mereka, maka dia ambil duit dia dibantu setakat mana dia mampu, setakat mana dia mampu. Ini semua yang berhasil Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sedekah untuk kita bagi orang, kalau kita kata dalam sedekah dalam ketika zakat, betul lah benda tu ada hak dia. Zakat kalau tengok pak kita buat 7 riyal. Kalau zakat harta atas 10,000 contoh, atas 10,000 barang terpas dan sebagainya, jatuh kita kata sini lebih kurang lebih hingga 300. Itu yang wajib untuk kita lebih.
sama ada zakat nego kita, sama ada kita kata zakat harta simpanan kita tu. Anak dari masa yang sama kadang-kadang ni ada juga mereka yang memerlukan. Kita pun ada sejumlah piti. Hak mana kita kata sini lebih daripada keperluan untuk kita bunuh. Atau kita kadang-kadang dalam poket kita ada tiga penuhian. Tiba-tiba mati lah Allah. Tak ada orang adik sama sekali yang 2-3 hari kita makan. Ke mana? Orang yang mati lah dunia. Ada cuma dikasih oleh Allah SWT sekali. Sedekah kita kata sini kalau dari masalah ini yang tidak diwajibkan. Namun dari masalah ini banyak mana ada jumpa Nabi setakat malam kita mulia. Kita ada 2-3 hari contoh. Orang yang itu sedekah. Kan kita boleh miskinnya, kita miskinnya. Tak nanti ke 10 dia sedekah. Cuma kadang-kadang kita ni kalau tengok-tengok poket orang 10 sedekah 10 dia. Kita ada 2-3 dia. Dia mari tak ada. Kalau ada orang perasaan yang betul lah. Menyebabkan akhirnya kaya tak ada. Tak ada. Sebab tu kita sebut dari masalah sedekah ni ada sekian kita tebus sekian. Ada 2 yang tebus 2. Ada 3 orang tebus 3 orang. Ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu untuk kita tangguh benda ni cuma walaupun sedih, walaupun sikit. Tak nanti kau anu. Tak nanti kau tak apa kaya untuk kita kaya. Cegah kita hidup sama kaya. Siapa dia boleh jamin tak apa? Bentuk dia akan disebut insya-Allah. Insya-Allah. Tapi siapa dia boleh jamin? Sediakan sekali dalam poket anda. Jadi mana ada lagi kita bina sama sekali. Sebab kita kata sedekah dalam masalah sedekah ni kalau tidak masuk ke wajib tadi, terboleh cuma mana kita nak bui atas kemampuan kita. Ada cuma yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita tengok dari hadis Nabi SAW, di antara kelebihan, di antaranya juga yaitu adalah mereka yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya. Nabi sebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibn Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani." Selagi mana kamu ni da'awtani, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa rajawtani, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi mana kita minta ya Allah, ya Allah, ampunilah ya Allah. Ya Allah, permudahkan urusan kita ya Allah. Ya Allah, hamba ada kesempitan dalam hidup ya Allah. Masalah duit, masalah hamba, masalah tempat kerja, masalah cuaca ni. Nolong kita ini contoh ya Allah. Ada masalah ya Allah. Selagi mana kita berdoa kepada Allah dan kita berharap. Kita berharap kepada Allah. Kita minta ya Allah, ampunilah hamba ya Allah. Ghafartulah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa kita. Selagi mana kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak tu tak ampun lagu mana? Orang tak aja minta maaf ni tu. Minta tak aja minta ampuni daripada Allah. Dan sehari nak sebut ya Allah ampunilah aku atau dia nak istighfar. Astaghfirullah. Ni tak ampun. Mereka tidak pernah berharap kerana dalam hadis isyarat yang pertama Allah Subhanahu wa taala minta iaitu apa ni? Selagi mana mereka berharap kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Tuhan akan ampunkan. Ghafartulah, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan mereka waktu tadi wala ubali, tanpa Allah Subhanahu wa taala peduli. Setahu mana dosa dia sekalipun, banyak mana dosa dia sekalipun, cuma mana dosa dia buat sekalipun, Tuhan tidak akan kira. Tuhan tidak akan kira. Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan. Syarat dia selagi mana kita beragam, selagi mana kita berdoa kepada Allah. Kita katanya kita minta. Satu. Yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibn Adam, wahai manusia beriman." Ataupun wahai anak Adam. Wahai anak Adam. Sekiranya Tuhan sebut zunubuka ala sana. Sekiranya dosa kamu buat ni, kau kita buat ni, anda bersama memenuhi langit ataupun memenuhi bumi ataupun baina sama'i wal ardi, hampir memenuhi di antara langit dan bumi. No yang banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dengan kita, zaman muda kita dulu, dengan tidak semaya, semua kita dah. Zaman muda dulu, yang curlah, dengan tajuk semaya dan sebagainya dah. Masuk jambai dah, ambil air semaya dulu. Kedua ambil buat syarat pasal muka, ambil air semaya. Ambil dah masuk bilik, tengok je, 5 minit, lama dah, kalau buat tu bilik. Semaya dah, semaya. Biar ada pasal muka. Kau mana kesal air semaya? Baik. Banyak di dosa itu. Siapa boleh puasa dah. Kau mana tengok mau ayu tak ada tak? Kau peti masuk air yang ber-ber. Tengok semua. Puasa bibi. Kau mana puasa ni? Oh puasa lagi setakat ni alhamdulillah. Puasa. Dan air tu. Dan duk main mau 15, mana belah mau 17 macam betul. Masalah semaya kuliah dulu, masalah puasa kuliah dulu. Baik, omongnya balik dah. Baik. Namun kita sekarang ni duk fikir, Tuhan pun berdosa hari ini. Tuhan pun begitu. Baik, kita kena lihat di sini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sekiranya dosa kita buat ni hampir memenuhi langit, nak wibadah, anak sama memenuhi langit, dan juga memenuhi bumi. Ataupun di amal langit kamu dosa dia saja. Dosa dia saja. Maka dia bertemu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan dia memohon ampun kepada Allah. Dia minta, ya Allah, ampunilah aku, ya Allah, ampunilah aku. Ghafartu wa lahu. Allah Subhanahu Wa Taala akan ampun ke orang itu tadi, walau tanpa Allah Subhanahu Wa Taala peduli cuma mana sekali dosa itu tadi. Allahu Akbar. Dan yang terakhir sekali Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, pengesut sekali, sekiranya kamu datang menjumpaiku dalam keadaan dosa kamu, biqurabil ardi, hampir memenuhi bumi. Kata ini antara langit dan bumi. Perantara yang terakhir Allah Subhanahu Wa Taala buat satu contoh supaya kita manusia yang diberikan kita kata sini pemikiran, boleh mikir, boleh besok. Maka Allah Subhanahu Wa Taala beri contoh sekiranya kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan keadaan dosa kita ni hampir memenuhi bumi. Sebumi tu dosa apa saja, sebumi. Nak ayat banyak ke mana? Namun sekiranya dia tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak ajar di pohon kayu besar, dia minta perlindungan. Dia bawa lah bulu ke ayah berdek, dia duduk situ. Tak apalah, tapi jangan kacau, hampir panik. Contoh. Dia buat bagian ni. Atau dia di kubur. Kubur mana-mana dia kata sini, di kubur tak sen. Dia orang ada. Dia di kubur dia minta. Tu dia kata, Allah, minta dah ada orang buat tadi. Kemudian dosa banyak ni. Dia diaduk dengan orang mati dia. Ataupun cari nombor ekor sama tu lah. Kubur. Dia kubur siapa dia? Kubur Haji Abdul ni. Alah kemana? Alah kemana kita kan ada kubur Haji Abdul ni. Macam-macam apa yang mesti itu. Dia macam-macam dulu. Di antara minta tu ni. Angga ni nombor ekor. Minta benda ni. Minta angga ni. Kubur-kubur apa ni. Kubur mulut, kubur yang aziz dari kita tengok. Dia rahimahullah. Ada betul juga. Sehingga dia besar. Jangan buat benda-benda khurafat. Dia ambil tanda, mempercayai keberkatan dan sebagainya. Banyak orang-orang orang daripada ahli ibadat sendiri, orang supaya baik. Mana dia ambil tanda so, yang kedua yang jahit sama terjadi. Bukan dia tahu, diambil juga situ. Nombor dan sebagainya macam-macam. Gitu. Menyebabkan terpaksa buat apa dia? Dibuat apa dia macam misi. Orang apa buat keadaan tu. Dia buat jangan misi tadi semata-mata nak elok daripada berlaku benda-benda lagu ni. Allah Subhanahu Wa Taala letak syarat yang terakhir. Selagi mana kamu tidak menyekutukan, kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu kita sekutukan Allah. Tak perlu kita datang takkan. Takkan lebih nak jumpa. Setengah orang yang ambil tadi ni, dia pergi mana-mana terbawa baca, boleh. Ikut akai kuning, dia beratur sini, dia ikat sini dan sebagainya. Atau termasuk daripada perkara-perkara menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sebut
man allaka tamimah, sesiapa yang bergantung ke azimah, maka dia ini termasuk daripada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Faqad asyraka billah. Baik. Allah Subhanahu wa taala tak syarak. Bila mana kita tadi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan keadaan dia ni dosa yang hampir memenuhi bumi, namun dia tidak pernah menyekutukan Allah. Tidak pernah menyekutukan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membawa keampunan kepada mereka-mereka biqurabil ardi maghfiratan. Allah Subhanahu wa taala bawa keampunan kepada mereka yang hampir memenuhi bumi juga, untuk diberi keampunan kepada mereka dengan syarat mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita tengok dari surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan dosa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dosa itu tidak akan ampun. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan dosa selain daripada Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan sekiranya Allah Subhanahu wa taala menghendaki keampunan bagi mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan untuk mereka. Kalau kita tengok dalil daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua dalil ini menunjukkan kepada kita bahawa adanya pengampunan daripada Allah. Bila mana pertama sekali kita minta, kita mohon kepada Allah. Satu. Yang keduanya iaitu selagi mana kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang ada jumpa bila mana seseorang itu telah melakukan masa silap dia ni, dia pernah buat benda-benda tadi itu contoh, dan dia pernah buat. Maka di sini hendaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjanji dan taubat untuk tidak mengulangi dosa-dosa tersebut. Baik. Dan untuk yang terakhir dari jumpa yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, betul kita yang akhir ini berada pada hari Jumaat. Kalau kita tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia begitu banyak hadis-hadis yang menunjukkan kepada fadilat, kelebihan, keutamaan hari Jumaat. Di antaranya kalau kita tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kata sini juga jelas molek dia Nabi sebut as-salawatul khams, semaya di waktu, semaya di waktu dan hari, wal Jumat ila Jumati, hari Jumat minggu ini sehingga hari Jumat yang seterusnya. Maknanya sini Nabi nak cerita jarak di antara tadi. Contoh hari ini kita sembahyang subuh, hari kali hari ini Jumat kita sembahyang pula Jumat. Duduk sebentar terlama asar pula kita sembahyang dulu. Duduk terlama maghrib pula kita sembahyang. Isya pula kita sembahyang. Subuh esok pula kita sembahyang. Lepas tu Nabi nak cerita pula yang kedua ni Jumat. Jumat minggu ni sehingga Jumat minggu depan. Wa Ramadan ila Ramadan. Ramadan tahun lepas sehingga Ramadan tahun ni. Ramadan tahun ni sehingga Ramadan tahun depan. Mukaffaratun lima bainahunna. Akan dikafar, akan diampunkan lima bainahunna, apa-apa yang terdapat padanya dosa-dosa kecil. Dan kita selalu buat dosa-dosa kecil. Sudah semaya, suruh kita kata sini, do terang sebentar kita selalu buat dosa-dosa kecil. Kita ambil air semaya dulu, pergi semaya Jumat. Maka dosa kecil kita telah lakukan ketika mana di antara jalan subuh dengan Jumat ataupun zuhur tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan. Masuk pula lepas Jumat pula, kita buat pula dosa kecil sehingga masuk pada waktu masa, maka diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang seterusnya. Jumat itu hari Jumat. Syarat dia apa ni? Idza jatunibatil kabair. Selagi mana kita jauhkan diri kita daripada melakukan dosa-dosa besar. Selagi mana syarat dia, kita jauhkan diri kita daripada melakukan dosa besar. Namun dari masa yang sama cuma kita ingat, dan walaupun dosa-dosa kecil bila mana dihimpunkan, bila mana banyak benda tu buat ini semua, maka lama-lama dia akan jadi dosa besar juga di antaranya. Itu hadis yang pertama. Kalau hadis yang kedua kita tengok di antara pandai-pandai dari kita berada pada hari Jumat. Nabi sebut sini hari Jumat adalah penghulu segala hari. Seterusnya dari hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda disebut
hendaklah kamu berselawat ke atas aku, yaitu hendaklah kamu berselawat ke atas Nabi. Fa'aksiru fihi alayya minas salawat. Maka hendaklah kamu memperbanyak kepada hari Jumat ini, yaitu berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita bersaja, sepatutnya start dengan semangat ya. Masuk hari Jumat ke memang kami, jadi kita selawat kepada memperbanyak ke. Kalau hari biasa kita selawat dengan buku sunnah, itu selawat. Dalam bahasa Syafi'i ini selawat ada wajib, selawat ada sunnah, selawat ada sunnah untuk kita memperbanyak ke lagi. Kalau wajib mana? Dari semuanya. Kalau sunnah mana? Hari biasa kita selawat. Kok perlu banyak lagi kita buat bila? Hari Jumat. Kita bersaja Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Dua yang tiga yang Nabi sebut di mana kita berada pada hari Jumat ini, supaya kita ni sungguh dan berdoa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setengah ulama sebut hari Jumat, setengah ulama sebut start daripada Jumat sehingga masuk waktu hari. Ada juga yang terakhir kalau kita tengok dalam Rasulullah disebut start daripada asal hari. Supaya kita bersungguh-sungguh ketika mana berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila di antara iaitu ketika mana hari Jumat di antaranya. Hari Jumat kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan mudah-mudahan atas ini 2-3 kali kita dengar pada ini dan sedikit sebanyak kita boleh amal dalam kehidupan hari kita. Klik sebentar lagi pergi masjid lah. Allahumma salli ala Muhammad. Orang masjid dah tak boleh tunggu. Oh ni Jumat ni kehidupan. Tak boleh tunggu. Kita buat selalu. Dia boleh bercanda tu, boleh saja tu. Lepas baca sokobar, habis sokobar tu saya baca, orang tak baca, sini hari baca, kita hari baca, baca ini aku baca, kawan lepas kita selamat, insyaAllah. Mudah-mudahan kita dapat amalkan dalam kehidupan hari kita. Yang keduanya kita pakai sapa pula lah daripada orang-orang yang tidak dapat bersama dengan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita kesenian Jumat apa yang kita dengar tadi dapat kepada kita ilmu yang bermanfaat. Apa yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Tuhan pada saya sendiri aku berdoa hada wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.